ialah kita menghilangkan istinja ini ialah menghilangkan najis daripada uh, menghilangkan najis daripada kemaluan kita. Itu istinja. Dalam arti kata lain, istinja tu kalau bahasa budak je kita kata basuh berak. Basuh berak atau basuh kencing. Macam tu lah. Daripada kemaluan. Jadi itu istinja. Jadi betapa Islam itu dia menitik beratkan tentang kebersihan. Islam mengajarkan kita cara-cara untuk beristinja. Ha, Cara-cara untuk membasuh, untuk membersihkan najis-najis yang keluar daripada kemaluan kita, sama ada daripada depan ataupun belakang. Okey. Jadi istinja ni ada dua cara. Ada dua cara. Kita tak masuk lagi dalam kitab ni. Dia adalah bagi tahu saya ringkas je. Istinja ni ada dua cara. Yang pertama, kita boleh guna pakai air. Jadi balik air tu ialah cara yang common lah. Cara yang kita rakyat Malaysia selalu pakai. Selalu, rasanya kalau nama je Islam, hampir semua lah kot. Basuh najis mereka dengan air. Dan cara yang kedua, ialah dengan menggunakan, kalau kita tengok bahasa ni, dia tulis batu. Tapi nanti bila kita belajar dalam, kita bukan guna batu. Guna benda lain. Guna benda-benda yang kesat sebenarnya. Ataupun cara yang ketiga, kita guna air dan kita guna benda-benda yang kesat. Jadi, mana yang lebih afdal, guna benda-benda kesat seperti batu tu ke ataupun guna air? Air lebih afdal lagi. Okey, jadi kita masuk pada kitab. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlishina bi qiraatihi amin. Faslun syurutu ijza'il hajari fil istinja. Fasal pada menerangkan tentang apa cerita ni? Pada syarat-syarat ijza'i, harus al-hajari menggunakan batu. Hajar ni terjemah di batu, tapi nanti Ana akan terangkan lebih terperinci batu tu sebenarnya apa sebenarnya batu tu. Tapi terjemah kat sini hajar ni batu. Fil istijak, pada istijak. Okey. Maksudnya istijak tu apa? Seperti kita cerita tadi lah. Menghilangkan najis pada dua kemaluan kita. Jadi first, syurut ataupun syarat-syarat. So syarat ni ialah term yang kita akan selalu jumpa dalam fiqh. Syarat. Apa sebenarnya syarat? Pada hari itu, ingat tak Allah ada terangkan tentang alamat. Alamat tu kalau kita ingat hari tu maksudnya ialah tanda-tanda. Iaitu tanda-tanda itu maksudnya benda yang tanda tu ada banyak. Tapi kalau ada salah satu, terus jadi benda tu. Contoh macam balir. Tanda balir tadi kita cerita ada 3. Ha, So bila namanya tanda, ada salah satu daripada tadi tu, terus kita dikira balir. Contoh macam bagi perempuan ada 2 tanda untuk balir. Pertama ialah keluarnya mani, ataupun yang kedua ialah haid. Jadi bila berlaku salah satu pada seorang perempuan itu, sama dia haid ataupun dia mani, ataupun dia telah mencapai umur 15 tahun, antara salah satu tu dia berlaku, maka terus dikira baligh. Itu kita panggil dia tanda ataupun alamat. So hari ni term yang kita jumpa hari ni ialah syurut ataupun syarat-syarat. Syarat ni apa maksud dia? Syarat ni macam mana dia punya penjelasan dia? So bila kita kata syarat dalam fiqh ni, term syarat ni membawa maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang perlu ada semua benda tu, barulah boleh jalan. Macam tu. Jadi kalau ada semua tu, baru boleh jadi. Contoh macam kita akan belajar hari ni, syarat boleh beristijak dengan batu. So bila ada semua syarat-syarat ni, barulah kita boleh beristijak dengan batu. Macam tu. Itu sifat syarat. Adapun tadi alamat ataupun tanda, ada salah satu dah dikira dah. Ada salah satu kita dah kira jadi dah. Tapi kalau syarat, kalau ada semua benda tu yang kita akan belajar ni, barulah kita boleh beristijak dengan batu tu. Macam tu. Okay, so kita masuk pula Al-Hajari. Ini catat sebab ini penting. Poin ni penting. Apakah yang dimaksudkan dengan batu di sini? Batu wal muradu bil hajari
Mula. Kullu jamidin tahirin khali'il ghairi muhtarimin. Ghairi muhtaramin. Kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Maksudnya apa? First, benda yang kita define sebagai hajar kat sini ialah, pertama sekali ialah kullu jamidin. Jamid ni apa? Dia pejal. Pejal. Maksud pejal ni apa? Maksud pejal ni dia bukan cecair. Macam tu. Dia bukan cecair, dia bukan gas. Tu maksud pejal. Dia kena solid. Lepas tu, yang kedua, tahir, suci. Maksudnya suci. Itu syarat kedua, dia mesti suci. Lepas tu, syarat yang ketiga, qali'. Qali' ni di sini kita terjemahkan dia sebagai kesat. Dia tak boleh licin, dia mesti kesat. Kemudian, yang terakhir, ghairi muhtaramin. Maksudnya, benda itu dia bukan benda yang dihormati. Dia bukan benda yang kita dihormatilah secerita. Sebagai contoh benda yang dihormati ni Al-Quran. Mushaf Al-Quran tu kan. So tak boleh juga. Benda yang dihormati kita tak boleh pakai untuk beristijak. Okey, jadi kita ada 3 karakter tadi. 3 ke 4? Jamid 4. Okey. So mana-mana yang cukup 4 tadi, mana-mana yang cukup 4 tadi, dia solid, lepas tu dia suci, kemudian dia qali', yakni dia kesat, kemudian dia bukan perkara yang muhtaramin, bukan perkara yang apa nama tu, dihormati. Maka benda tu kita boleh gunakan dia untuk istinja. Itulah bila kita kata hajar ataupun batu di sini, maksudnya ini. Maksudnya ialah benda yang solid, benda yang suci, benda yang kesat dan benda yang tidak dihormati. Okey. So, apa syarat untuk kita beristijak menggunakan benda-benda ini? Menggunakan benda-benda seperti ini. Maka di dalam kitab ini Musonif menceritakan, memberitahu ada 8 syarat. Okey. Syarat yang pertama ialah ayyakula bi salasati ahjarin. Kita gunakan 3, cakap batu lah, tapi fahamlah kan batu tu, batu yang kita masukkan ni batu apa kan? Maksudnya benda yang kita pakai itulah. Kita guna 3. Maksudnya 3 tu macam mana? Dia sebenarnya tak semestinya kita guna 3 batu tu. Boleh juga. Yang pentingnya kita, kalau cakap lap lah, istilahnya kita lap tu 3 kali. Dia tak semestinya kita kena guna 3 batu. Yang penting point dia di sini ialah kena lap tu kena 3 kali. Contoh di sini kalau lah kita guna batu kan. Batu tu ada 3 surface kan. Ada 3 surface. Lepas tu pertama kita lap surface yang lain. Lepas tu yang kali kedua kita lap dengan surface yang lain. Lepas tu dengan kali yang ketiga kita lap dengan surface yang lain. Maka itu dikira. Ya. Contoh macam tu lah. Tapi kalau batu tu kecil sangat kan, contohnya 3 penjuru batu. Sakit ke guna penjuru batu? Yang penting kita lap tu 3 kali. Dan bukan tempat yang sama. Contoh kalau batu tu besar, lepas tu dia ada 3 surface, boleh lah. Kalau penjuru, kalau dia tak tajam, contoh penjuru tu dia tumpul kan, dia ada banyak ruang, boleh lah kot. Okey, itu syarat yang pertama. Okey, kemudian syarat yang kedua, wa ay yulkiya al-mahal. Maksudnya kita gunakan batu itu untuk membersihkan tempat keluar najis itu. Hendaklah batu ataupun apa-apa benda yang kita guna tu boleh digunakan untuk membersihkan tempat keluar itu, tempat keluar najis. Jadi tempat keluar najis yang kita mahal tu maksudnya tempat. Tempat di sini yang dimasukkan ni tempat keluar najis lah. Di tempat keluar najis yang dimasukkan sini ada 3 lah. Seperti yang kita tahu. Kalau
Kalau untuk buang air kecil lelaki, kita namakan dia sebagai hasyafah. Hasyafah ini ialah kepala zakar. Itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, zahir faraj. Tu kalau untuk buang air kecil lah. Lepas tu kalau untuk buang air besar, kita namakan dia sebagai safhah. Safhah ni tempat keluar buang air, tempat keluar najis tu lah untuk buang air besar. Jadi hendaklah syarat kedua, hendaklah batu ataupun benda yang kita pakai itu membersihkan tempat keluar najis itu. Kemudian syarat yang ketiga, wa an la yajifal najasu. Hendaklah najis yang kita, bentar ya. Oh ya, untuk tiga batu tadi, ya betul. Tiga penjuru, boleh kita terjemahkan dia sebagai tiga penjuru juga. Boleh. Dalam arti kata lain, either kalau batu tu kecil sangat, barang tu kecil sangat, kita guna tiga batu tu. Kita guna tiga lah sebab kecil kan. Dia tak cukup surface. So kita guna tiga, ataupun batu tu besar, so kita boleh guna tiga penjuru batu. Macam tu. Dia punya point dia ialah kita bersihkan 3 kali. Okey, kita balik pada yang tadi. Wa alla yajifal najasu. Terima kasih kepada yang beritahu. Wa alla yajifal najasu, hendaklah najis itu tidak kering. Maksudnya tak kala ataupun ketika kita, ya, ya. Ketika kita nak bersihkan najis itu dia tak kering lagi. Bagi contoh, kita baru buang air kecil, kemudian kita nak bersihkan, kita nak lap bola batu ataupun benda-benda yang sebagainya. Hendaklah ketika kita nak lap tu, najis masih lagi tidak kering. Kalau najis tu dah kering, maka hendaklah kita bersihkan pakai air. Kalau tak ada air, itu cerita lain. Kemudian yang seterusnya, wa alla yantaqilah. Hendaklah najis itu tidak berpindah di tempat lain. Ah, Maksudnya bila kita buang air, contoh macam kita buang air kecil, najis dia keluar tu dekat tempat keluar tu je. Dia tak pindah ke tempat lain. Kemudian syarat yang seterusnya, wa alla yatra'a alaihi akhar. Tidak bercampur, la yatra'a ni maksudnya tidak bercampur alaihi ke atasnya najis, akhar benda-benda yang lain. Ah, Maksudnya najis tu dia tak ada bercampur benda lain. Maksud benda lain tu apa-apalah, sama ada najis ataupun tidak. Contoh kita baru buang air kecil, kemudian najis yang keluar tu dia ada tercampur pula dengan, bagi contoh dia tercampur dengan debu ataupun benda-benda lain lah. Dia ada tercampur ketika lepas kita buang tu kan. Dan itu kita tak istinjak lagi, dia tercampur benda lain. Ada debu ataupun anything else lah. Bila tercampur, tak boleh. Kita kena make sure najis ada tu najis yang keluar. Maksudnya kalau bila kita buang air kecil tu, najis yang ada kat situ ialah kita punya kencing tu je lah. Dia tak campur lagi dengan benda-benda lain. Okey, lepas tu syarat yang seterusnya lagi, wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan hendaklah najis itu tidak melangkaui safhatahu wa hasyafatahu. Najis itu tidak melangkaui, kalau buang air kecil, najis itu tidak melangkaui kemaluan lah, sama ada hasyafah ataupun faraj tu. Maksudnya dia tak terkena tempat lain jugalah. Dia lebih kurang macam tadi. Dia lebih kurang macam tidak berpindah tadi. Lebih kurang sama je. Maksudnya kalau kita buang air kecil, najis tu kat tempat yang buang air kecil tu je lah. Dia tak ada terkena kat tempat lain dan sebagainya. Dia tak ada terkena kat part-part lain. Kalau kat hasyafah tu je lah. Macam tu. Kalau terkena di tempat lain, kalau najis tu dia melangkaui tempat yang keluar najis tu, tempat keluar najis itu, maka
ta'ayyanal ma', kita kena gunakan air. Kemudian syarat yang seterusnya, wa alla yusibahu ma'un, tidak melimpanya, melimpa ni maksudnya tak bercampur lah. Tak bercampur najis itu dengan air. Ataupun kita kata tempat keluar najis itu, dia tidak bercampur dengan air, tidak kena air. Macam tu. Contoh macam kita buang air besar kan. Kita buang air besar, lepas tu air dalam bowl tu, dia terpercik ke dekat tempat keluar air, tempat keluar air besar tu lah. Dia terpercik kat situ, maka tak boleh. Tempat keluar najis tu tak boleh terkena air. Kalau air kecil sendiri tak apa, sebab itu najis yang keluar tu. Yang penting tak boleh kena air lain. Kalau terkena air, maka kita kena bersihkan najis itu dengan air. Kemudian yang terakhir, wa antakunal ahjaru tahiratan, dan hendaklah batu-batu itu bersih. Batu ataupun benda kita pakai itulah bersih. Maksud bersih ialah tiada najis lah. Tidak bercampur dengan najis, tiada najis dan tidak bercampur dengan najis. Okay, jadi itu syarat yang terakhir. Okay, jadi soalan, boleh ke kalau kita nak bersihkan kita punya najis tu, kalau kita buat style cili, cili dibersihkan macam mana? Dia pakai tisu. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Jawapannya, boleh. Selagi mana kita menepati syarat yang 8 tu. Kenapa boleh tisu? Sebab tisu dia jamit, dia solid. Maksudnya tisu dia bukan cecair. Lepas tu, ah, tisu juga tahir, bersih. Tisu tu bersih. Kemudian, tisu juga kesat. Tisu unlike sebahagian kertas, kalau kertas ada yang licin kan. Tapi kalau tisu dia kesat. Lepas tu, menepati juga yang keempat. Apa yang keempat? Dia bukan benda yang dihormati. Tisu tak dihormati. Memang tisu orang pakai untuk lap pun. Maka boleh kita pakai istijab memakai tisu. Selagi mana menepati syarat yang 8 tadi kita bagi. Walau bagaimanapun, tetaplah istijab itu afdalnya menggunakan air. Alah, ambil peluang kita tengok je kejap soalan yang ada ni. Dia tanya, syarat ni sama macam rukun lain ke lain? Syarat dengan rukun lain. Syarat ni dia lebih kepada benda yang kita kena ada sebelum kita buat sesuatu tu. Sebelum buat sesuatu tu, kita kena ada semua tu baru boleh jalan. Ada pun rukun, ketika kita buat benda tu, ada semua benda tu barulah jadi. Macam tu. Syarat ni dia lebih kepada macam requirement untuk kita ada supaya kita boleh buat sesuatu tu. Ada pun rukun, ialah benda yang kena ada bila kita buat sesuatu tu. Kemudian dia tanya, afdal menggabungkan kan? Ya, afdal menggabungkan. Paling bagus ialah kita menggabungkan. Tapi kalau antara air dan batu, mana yang lebih afdal? Air. Tapi kalau boleh gabungkan, kita gabungkan. Kalau macam zaman sekarang ni, mungkin cara yang senang untuk gabungkan ialah kita basuh dulu tempat najis tu, kemudian kita lap. Kita lap dengan tisu ke, kita lap dengan satu tuala khas ke kita gunakan. Macam tu. Okay, baik. So, selesai untuk bab istijab. So, kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, fasal yang seterusnya. Faslun. Faslun fi faraidil wudu'. Fasal pada menerangkan fardu-fardu wudu'. Fardu di sini bermakna al-arkan. Fardu di sini dengan makna rukun-rukun. Rukun-rukun wudu' apa yang ada? Yang pertama, lihat al-liyatu. Al-awwalu liyatu al-liyatu. Furudul wudu'i sittatul. Al-awwalu al-liyatu.
Fardu-fardu wuduk tu ada 6. Rukun-rukun wuduk itu ada 6. Al-awwalu al-niyatu, yang pertama ialah niat. Niat tu maksudnya apa? Dalam bab akan datang dia akan cerita, tapi alang-alang ni anda terangkan je. Al-niyatu ialah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita kehendak kita untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi. Jadi mana benda itu seiring dengan perbuatan kita tu. Itu niat. Kemudian mahalluha al-qalbu. Tempat kita nak berniat ni ialah hati. Dari mana datangnya niat? Datangnya daripada hati. Adapun melafazkan niat sunat. Kita lafazkan niat nawaitu raf'al hadasi al-asghari lillahi ta'ala. Itu bila kita sebut tu, itu sunat. Yang penting ialah di hati. Niat kita di hati tu, itu yang penting. Baik, seterusnya. Asali ghuslul wajhi. Basuh muka. Rukun wuduk yang kedua ialah basuh muka. Maka basuh muka tu, apakah yang dimaksudkan dengan basuh muka? Ha, apa kita kata sebagai had muka tu macam mana? Ha, Border untuk muka tu macam mana? Bagaimana kita define muka tu? Jadi, secara apa kita panggil kata, melintang dia, secara melintang dia, muka itu bermula daripada uzulaini, di antara dua muka. Di antara dua telinga. Mana antara dua telinga ni, itu muka. Mana di antara dua ni, dua telinga, maka itu dikira muka. Selepas itu dari segi, kalau kita cerita dari segi melintang lah. Dari segi menegak pula apa? Dari segi menegak pula ialah di antara tempat tumbuh rambut ni, tempat tumbuh rambut ni, sehinggalah kita punya, apa istilahnya? Jaw, kita panggil jaw. Ni. Kalau dalam bahasa Arab ni kita panggil lihya ni. Bolehlah kita kata jawline ni lah. Dua jawline ni. Sampai situ. So daripada tempat tumbuh rambut ni, sehinggalah jaw ni, bawah jawline ni. Itu muka. Itu dikira muka. Jadi apa yang ada kat di antara dua telinga ni dan apa yang ada di antara tempat tumbuh rambut sehingga bawah ni, sehingga bahagian jawline ni lah, itu kita kata dia muka. Jadi apa yang ada daripada bulu kan, daripada janggut, bisai dan sebagainya, semua yang ada kat situ, ketika kita berwuduk, maka perlulah air perlulah lalu di situ. Lepas tu ada perbahasan tentang janggut. Janggut yang tebal dan janggut yang tak tebal. Janggut, kalau ni untuk seorang lelaki kalau untuk seorang lelaki janggut dia tak tebal, nipis. Janggut dan jambang dan apa-apa bulu yang tumbuh lah kita kata. Kalau dia punya janggut tu nipis tu macam mana keadaan nipis tu, kalau ada orang bercakap dengan dia, kalau ada orang bercakap dengan orang yang berjanggut, berjambang dan berbisai sebagainya tu, dia boleh nampak kulit. Dia still boleh nampak kulit. So bila dia cakap tu still masih boleh nampak kulit. Di sebalik janggut tu boleh nampak lagi kulit tu. Tu dikira nipis. Bila janggut ataupun bisai, janggut dan jambang dia tu dikira nipis, maka air wajib kena ke kulit muka tu. Perlu kena untuk lelaki. Kemudian kalau dia punya jambang tu contoh kita kata tebal. Tebal ni macam mana? Kadar tebal ni macam mana? Kadar tebal ni ialah bila orang bercakap dengan dia, orang yang mempunyai itu, orang yang tengok jambang dia tu tak nampak kulit. Tak nampak kulit dia. Nampak jambang dia, tak nampak kulit. Itu dikira tebal. Maka cukup sekadar membasahkan zahir dia sahaja. Membasahkan zahir jambang yang dia ada tu. Perlu. Bukan perlu, maksudnya cukup. Sekadar basahkan zahir dia tu. Ada pun untuk wanita, contoh kan, wanita ni ada something wrong dengan wanita tu, dia ada janggut. Ataupun kita kata dia ada jambang.
Contoh kan. Tebal tak tebal, mesti kena buka. Kalau untuk wanita, contoh dia ada jambang kan, dia ada masalah something, dia ada jambang, tebal tak tebal mesti kena buka, mesti kena kulit muka. Tu untuk wanita. Dan khunsa, khunsa pun sama. So ada ulang balik untuk muka ni. Untuk muka, dari segi melintang je ialah antara 2, 3. Lepas tu, bila ni, dari segi menegak je ialah daripada tempat tumbuh rambut ni, sehinggalah jaw, bahagian jaw ni. So bila kita nak basuh muka, hendaklah kena pada semua yang ada di antara tu. Dan perlu perlu juga sebab dan perlu juga kita lalukan bahagian bawah dagu ni. Bawah dagu ni pun kita perlu lalukan air juga. Kerana ma la yatimu illa bihi fahuwa wajibun lah. Maksudnya apa yang tidak sempurna kecuali dengan benda tu maka dia dikira wajib. Kita kalau kita nak basuh cukup-cukup je kat muka ni, takut tak kena. Macam kita ambil, macam kita basuh betul-betul kat tempat start rambut ni. Lepas tu kita basuh sampai betul-betul kat rahang ni. Kalau kita buat macam tu, so ada kemungkinan tak kena air je, tak sampai. Jadi kita lebihkan sikit, supaya confirm semua kena. Jadi sebab tu kita kena basuh, kita kena lalukan sikit, kita kena apa, air tu kena sampai juga bawah dagu dia. Kena sampai juga. Supaya kita tahu, supaya kita confirm yang bahagian muka ni semua kena. Begitu juga dengan rambut, kita kalau boleh basuh muka tu, lebihkan sikit air kena rambut. Kalau boleh jangan cukup-cukup kena kat bahagian alat rambut je. Kalau boleh, pastikan kena sampai di rambut sikit. Supaya kita tahu, supaya kita yakin. Memang betul-betul confirm air je sampai dekat semua bahagian muka tu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. InsyaAllah setakat sini dulu kita punya bacaan hari ini. Terima kasih kepada semua yang join. Dan minta maaf juga ada salah silap ataupun salah cakap dan sebagainya. Kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah tak ada masalah. Boleh tanya kat chat tu. Pada siapa yang nak leave, boleh silakan leave.